Nama saya Spencer. Hari ini saya ingin membentangkan untuk subjek isu etika dan profesional MDE kod 3023. Saya ingin membentangkan satu kajian kes di mana saya telah memilih tajuk sikap profesional dan amanah dalam kalangan pemimpin mahasiswa universiti di seluruh Malaysia. Terlebih dahulu, sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pensarah saya, iaitu Profesor Madya Datuk Abu Bakar bin Ibrahim dalam sebagai pensarah yang bertungku lumus dalam melaksanakan kajian kes ini. Okey, kita teruskan dengan pengenalan. Untuk pengenalan, pada masa sekarang, ramai generasi muda terutamanya golongan mahasiswa di universiti mula berminat berkecimpung dalam bidang kepimpinan. Kepimpinan ini bukan sahaja di dalam universiti, malah ada mahasiswa yang menyumbang bakti sebagai pemimpin di luar universiti seperti pemimpin beliau di daerah masing-masing. Seperti yang kita tahu, corak pimpinan mahasiswa ini menjadi tunjang utama kemajuan sesebuah negara. Menurut Kamus Dewan, pimpinan bermaksud keupayaan memimpin. Manakala mengikut contoh pada tahun 1967, kepimpinan ialah proses pengarahan tingkah laku orang lain ke arah penyempurnaan satu objektif. Dengan adanya pengalaman sebagai pemimpin mahasiswa yang amanah dan profesional di universiti, saya yakin ramai generasi yang akan datang mempunyai keupayaan memimpin masyarakat untuk mencapai objektif negara sebagai sebuah negara maju yang bebas daripada rasuah. Okey, kita teruskan kepada latar belakang masalah. Dalam dunia kepimpinan, sudah tentu nilai amanah dan profesional merupakan nilai yang amat penting bagi seorang pemimpin dalam membimbing organisasinya untuk mencapai objektif dan dengan jayanya. Mengikut kamus edisi keempat, amanah ialah amanah satu yang dipercayakan orang lain kepada pemimpin tersebut. Manakala profesional pula membawa maksud seseorang yang mempamerkan tahap kepakaran yang punya kecekapan yang tinggi dalam pekerjaan dan sentiasa menghormati pandangan orang lain dan boleh dipercayai. Ini menurut kata daripada Peter Johnson pada tahun 2000, Mei tahun 2000. Sebagai seorang pemimpin, sudah tentu nilai amanah dan profesional merupakan nilai sangat membantu untuk membentuk bakal-bakal pemimpin untuk negara pada masa akan datang yang akan membuat perubahan yang lebih matang dan juga maju. Dengan itu, kepimpinan para pemimpin mahasiswa di universiti lebih dipercayai oleh mahasiswa yang lain. Sekiranya amanah dan profesional ini diamalkan serta-merta. Okey, menurut laporan Akhbar Sinar Harian 2021, tugas pemimpin mahasiswa pada masa sekarang adalah lebih besar berbanding tahun sebelum ini. Kerana perubahan masa sentiasa meningkat dan juga kita akan mengalami perubahan pelbagai trendi-trendi masa di mana makin meningkat, makin bertambahlah isu dan masalah yang dihadapi bakal-bakal pemimpin. Peranan sebagai pemimpin mahasiswa amatlah besar sekiranya tiada perbincangan yang baik di antara pihak yang terlibat. Oleh itu, sebagai pemimpin, seorang pemimpin yang mahasiswa yang amanah dan profesional amatlah diperlukan untuk menyuarakan masalah pelajar kepada pihak yang bertanggungjawab. Pemimpin mahasiswa juga haruslah profesional dalam menangani isu masalah pelajar dengan mengadakan rundingan bersama para pelajar yang terlibat dalam menyelesaikan kesayaan baik untuk melalui persetujuan ramai orang yang tidak membelakangkan idea daripada mana-mana pihak. Baiklah, ramai pelajar di universiti kurang percaya dengan pimpinan mahasiswa di universiti. Contohnya kita boleh tengok di media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram menjadi media utama pada masa sekarang untuk menyuarakan ketidakpuasan hati mahasiswa biasa dengan mereka mengatakan pemimpin mahasiswa tidak bertanggungjawab ke atas mereka. Hari ini demikian kerana mereka mengatakan pemimpin mahasiswa hanyalah mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kewajiban belajar. Itulah latar belakang masalah.
Baiklah, kita teruskan dengan pernyataan masalah. Okey, apabila kita mengkaji sejarah Islam, pasti akan wujud pandangan positif betapa sempurnanya ajaran agama Islam hingga mampu menampilkan sejumlah pemimpin hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abu Talib. Pemimpin Islam pada zaman dahulu sangatlah mementingkan nilai kejujuran dan amanah dalam memimpin. Pimpinan mereka sepatutnya menjadi contoh kepimpinan kepada generasi muda pada masa sekarang dan menjadi narai semak dalam pemilihan pemimpin. Oleh itu, pemimpin pada masa sekarang amatlah sedikit yang betul-betul amanah dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin, termasuklah pemimpin mahasiswa. Kadang-kadang pemimpin mahasiswa ini kurang profesional semasa menjalankan tugas sebagai pemimpin mahasiswa, sehingga menjadi tanda tanya ramai mahasiswa adalah ramai mahasiswa, adakah pemimpin mahasiswa ini betul-betul menyuarakan suara mereka? Antara contoh tindakan yang kurang profesional yang saya dapat petik dari pemimpin mahasiswa adalah mereka memilih rakan-rakan mereka saja atau kroni-kroni mereka saja apabila ada bantuan atau program kebajikan pelajar. Tindakan pemimpin tersebut menyebabkan ramai yang berhak mendapat bantuan kebajikan tersebut rasa terkilan. Perkara ini akan menjadi bualan hangat di media sosial oleh ramai pelajar mahasiswa. Pelajar juga akan mengkritik sikap yang kurang adil ini. Begitulah pernyataan masalah yang selalu timbul, iaitu apakah pemimpin mahasiswa ini membawa suara pelajar? Itulah pernyataan masalah yang sering timbul dalam benak persoalan pelajar-pelajar ataupun mahasiswa mereka terhadap pemimpin mahasiswa. Untuk objektif kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti sikap profesional amanah dalam kalangan pemimpin universiti di Malaysia. Yang kedua, mengetahui kredibiliti seorang pemimpin pelajar di universiti. Yang ketiga, mengkaji tahap keadilan pemimpin mahasiswa pelajar lain. Persoalan kajian. Kajian yang dilaksanakan ini adalah untuk mendapatkan jawapan terhadap persoalan yang dikemukakan oleh ramai pelajar seperti berikut. Adakah kebanyakan pemimpin mahasiswa menerapkan sifat amanah dalam organisasinya? Jauh manakah kredibiliti seorang pemimpin mahasiswa di universiti? Yang ketiga, jauh manakah kepercayaan pelajar terhadap wakil pelajar di universiti mereka? Adakah pemimpin adil mencapai objektif Adakah pemimpin mahasiswa yang adil dalam mencapai objektif sebagai seorang pemimpin mahasiswa? Kita teruskan pembentangan kita, iaitu kajian literature. Okey, yang pertama, amanah dalam pimpinan. Menurut Al-Mawardi, Islam meletakkan kepimpinan sebagai pengganti kepada fungsi kenabian bertujuan menjaga nama Allah dan mengatur kehidupan manusia di dunia dengan adil dan sejahtera. Seseorang ketua atau pemimpin dalam sebuah organisasi dalam masyarakat penting bagi melaksanakan syariat Allah SWT di muka bumi ini. Selain menjaga kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan ramai serta mengelak berlakunya pertelingkahan konflik antara ramai orang di dunia ini. Oleh itu, seorang pemimpin, tidak kiralah pemimpin negara atau pemimpin mahasiswa, perlulah ada sikap amanah dalam memimpin satu organisasi. Yang kedua, profesional dalam memimpin. Dengan adanya kepimpinan profesional, seorang pemimpin mampu menyediakan arahan proses penyelesaian kepada ahli-ahlinya dalam sesebuah organisasi bagi mencapai tujuan maklumat organisasi tersebut. Ini merangkumi bahagian formal kepimpinan itu yang menetapkan visi dan misi untuk organisasi, mewujudkan proses untuk mencapai maklumat organisasi dan menyelaraskan proses prosedur manusia dalam infrastruktur untuk mencapai objektif organisasi. Tuntasnya sebagai pemimpin mahasiswa haruslah sentiasa profesional untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim dengan orang di link kita di samping ingin mencapai objektif bersama. Okey, kita pergi metodologi kajian. Untuk metodologi kajian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif, di mana kajian kes ini dijalankan melalui borang tinjauan digital, iaitu Google Form. Borang tinjauan tersebut diedarkan seluruh universiti di Malaysia. Kebanyakan universiti menjawab borang ini tersebut adalah terdiri daripada universiti awam. Borang tersebut akan diedarkan melalui pelbagai media masa seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan Twitter. Okey, penandaan arah sebagai kajian ini meliputi bekas pemimpin mahasiswa sendiri, pemimpin mahasiswa dalam persatuan, ahli jawatan kuasa dalam sebuah kelab di universiti dan pelajar-pelajar mahasiswa di universiti. Okey. Kajian kuantitatif ini menurut John Creswell 2008, ia jenis menjadikan ketika mana pengkaji memutuskan apa yang nak dikaji, bertanya soalan yang khusus, mengecilkan skop soalan dan mengumpul data yang boleh dikuantitatifkan daripada peserta dengan menganalisa nombor-nombor tersebut menggunakan statistik yang menjadikan inquiry dalam bentuk objektif dan tidak bias. Soalan-soalan berkaitan pimpinan ini diletakkan dalam borang grup. Lepas itu hasil jawapan daripada borang tersebut akan dianalisa dalam bentuk graf dan data pie. Okey, kita dalam dapatan kajian pula, saya telah menggunakan, seperti yang saya beritahu tadi, saya menggunakan Google Form yang mendapati 3,023 pelajar di universiti di seluruh universiti Malaysia telah menjawab soal selidik ini. Kebanyakan usia yang menjawab soal selidik ini adalah lingkungan pelajar 18 tahun hingga 26 tahun. Daripada Google Form tersebut, saya telah memetik beberapa soalan yang digunakan dalam Google Form ini. Antara soalan-soalan tersebut terdiri pada sebab-sebab menyertai persatuan di universiti. Mengapa sebab-sebab mereka ingin menyertai persatuan di universiti, dan hasilnya berdasarkan graf tersebut, ramai pelajar ingin meningkatkan kemahiran, menduduki bacaan tertinggi, iaitu hampir 1% bersetuju bahawa mereka ingin menyertai persatuan adalah ingin meningkatkan kemahiran sebagai pemimpin, untuk meningkatkan kemahiran memimpin dan soft skill dalam diri masing-masing. Seterusnya, soalan yang kedua adalah, adakah pemilihan presiden, ketua dan yang dipertua dalam persatuan di universiti anda dipilih secara adil? Kebanyakan menjawab adalah adil, iaitu dengan bacaan 90.9% daripada 3,023 pelajar tadi. Ini membuktikan bahawa keadilan dalam pemilihan presiden yang dipertua di seluruh universiti Malaysia ini adalah dipraktikkan oleh semua mahasiswa Malaysia. Okey, soalan yang ketiga adalah, adakah pemilihan ketua presiden yang dipertua dipilih undian charity? Dan hampir 100%, iaitu pelajar menjawab dengan jumlah 81.8% daripada 3,023 pelajar tadi mengatakan pemilihan pelajar presiden dipilih melalui ujian majoriti. Ini menunjukkan bahawa ini dilaksanakan secara adil, di mana inilah proses pemilihan yang mengamalkan konsep demokrasi. Soalan yang keempat adalah, adakah anda bersetuju bahawa setiap ahli majlis tertinggi di dalam persatuan anda mempunyai kroni masing-masing? Ini aku amat terkejutlah dengan jawapan bahawa hampir penuh, 81.8%, mereka mengakui ahli persatuan, ahli majlis tertinggi mempunyai kroni. Ini kewujudan kroni seperti ini haruslah dihapuskan oleh mahasiswa untuk mengelakkan konflik dalam suatu organisasi. Ini amatlah terkejut kerana hampir 100% kroni menyatakan mempunyai kroni masing-masing dalam ahli majlis tertinggi di dalam satuan. Okey, kita teruskan dengan soalan kelima. Adakah pemenang wakil majlis pelajar di universiti anda dipilih secara berdasarkan kredibiliti yang ada pada dirinya? Dan juga pelajar menjawab 54.5%, iaitu mempunyai keraguan dalam mereka masih ragu-ragu kerana ragu-ragulah terhadap kredibiliti pelajar berdasarkan wakil pelajar tadi. Mereka masih ragu-ragu dengan jumlah 54.5% berbanding dengan orang yang menjawab ya hanya 45.5%.
Okey, yang keenam, wakil majlis pelajar di anda dipilih. Adakah wakil majlis pelajar di universiti anda dipilih berdasarkan populariti mereka? Dan berdasarkan apa yang hasilnya, berdasarkan carta PAI menunjukkan 40-50% pelajar masih kurang pasti bahawa populariti ini menjadi sebab dipilih, menjadi sebab bahawa populariti ini menjadi sebab kenapa pemimpin tersebut dipilih. Mereka masih kurang pastilah. Okey. Yang ketujuh, adakah mengikut mana-mana persatuan akan menyebabkan waktu pembelajaran terganggu? Berdasarkan carta PAI menunjukkan bahawa 36.4% pelajar menjawab ya uh, dan tidak bahawa menyertai mana-mana persatuan ini menganggap satu pelajaran. Ini masih menunjukkan bahawa pelajar tadi tidak menganggap, masih ragu-ragu lah. Mereka ni sebenarnya uh, bukan masih ragu. Mereka mencari bahawa menyertai persatuan ini dia tidak membazirkan masa mereka. Okey, soalan yang ke-8. Kita teruskan. Dalam satuan yang anda sertai, adakah anda pernah mempunyai konflik dengan ahli lain dalam satuan? Okey, ini sangatlah bagus. Hasilnya adalah tidak. Ini menunjukkan kebanyakan mahasiswa ataupun ahli-ahli persatuan yang mempunyai pimpinan dalam organisasi mereka tidak mempunyai konflik. Ini menunjukkan mereka mempunyai hubungan yang sangat rapat dalam organisasi mereka. Sikap amanah dan profesional dalam organisasi merupakan, soalan yang ke-9 adalah sikap amanah dan profesional dalam organisasi merupakan tunjang utama kepada organisasi persatuan. Ya, sudah tentulah hasilnya adalah 90.9% mahasiswa daripada 3,023 mahasiswa seluruh Malaysia sangatlah bersetuju bahawa sikap amanah dan profesional dalam organisasi merupakan tunjang utama kepada kemajuan kepada kemajuan organisasi persatuan untuk mencapai objektif bersama. Okey, perbincangan. Kita pergi ke slide seterusnya, perbincangan, cadangan dan rumusan. Okey, secara ringkasnya, kepimpinan boleh dikatakan sebagai satu amanah atau tanggungjawab yang dipikul oleh seseorang pemimpin di dalam memastikan hala tuju suatu maklumat organisasi itu dicapai seiring dengan keharmonian yang wujud di antara pemimpin ataupun ketua dengan ahli jawatankuasa di bawah ataupun pekerja mereka. Pimpinan ini melibatkan kemahiran mendengar, bersama mencipta serta mempunyai berkomunikasi secara berkesan di antara pemimpin dan juga ahli jawatankuasa dalam memastikan misi dan visi organisasi dapat membentuk satu kekuatan dalam mencapai maklumat organisasi tersebut. Kepercayaan seorang pelajar terhadap kepimpinan mahasiswa tadi turut mempengaruhi organisasi tersebut. Kepercayaan seorang mahasiswa biasanya terhadap kepimpinan mahasiswa itu akan membawa impak yang positif ataupun negatif. Ianya bergantung kepada keyakinan mahasiswa terhadap kepimpinan seorang pemimpin mahasiswa dalam sebuah organisasi. dalam sebuah organisasi. Seandainya pemimpin mahasiswa yang menerapkan sikap amanah dan kepimpinan dalam kepimpinan biasanya akan meraih kepercayaan lebih tinggi daripada mahasiswa yang universiti yang tidak mempunyai sikap amanah. Jadi tersentuhlah sikap amanah dan profesional merupakan jalan yang terbaik untuk meraih kepercayaan mahasiswa lain kepada terhadap kepimpinan seorang pemimpin mahasiswa. Okey, kita buat kesimpulan. Secara keseluruhannya berdasarkan daripada dapatan kajian yang saya telah laksanakan, saya mendapati bahawa pemimpin mahasiswa telah berjaya mempraktiskan sifat amanah pimpinan dalam menguruskan kebajikan mahasiswa di universiti. Kebanyakan data yang saya kumpul menunjukkan pimpinan mahasiswa di seluruh Malaysia ini mempunyai sikap amanah dan profesional. Walaupun ada segelintir data yang diambil menunjukkan mereka masih ragu-ragu dalam menentukan ketelusan pimpinan mahasiswa di universiti mereka. Oleh itu, bertepatan dengan objektif kajian yang ditemukan oleh saya tadi, saya mendapati kajian kes ni pelajar boleh dikatakan masih ataupun memang mengamalkan sifat amanah dan profesional dalam kalangan pemimpin mahasiswa di Universiti Malaysia.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.